Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, di mana kita sampai kata hari itu kita sampai berkenaan dengan tajuk solat. Dua tajuk kita ambil. Satu kita ambil tentang solat selepas asar. Solat selepas asar. Yang mana kita kata kita baca tu dalam hadis Nabi SAW. Dia sebenarnya apa yang jadi tajuk perbincangan tersebut adalah kerana Nabi SAW telah melarang daripada solat selepas asar. Solat selepas asar. Dan begitu dalam hadis yang kita baca itu telah berlaku bahawa Nabi SAW sendiri solat waktu tersebut. Dan Ummu Salamah telah menghantar hamba dia seorang hamba perempuan untuk tanya Nabi SAW mengenai solat yang dia tengah solat tu. Jadi Nabi jawab dah, Nabi bagi tahu. Dan Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya permulaan hadis berkenaan kita baca Quraib dihantar untuk Quraib oleh Ibn Abbas, Ibn Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan juga Miswar bin Makhramah utuskan dia kepada Aisyah. Isi Nabi bertanya berkenaan dengan solat berkenaan dan Aisyah radhiyallahu anha suruh mereka tanya kepada Ummu Salamah. Ada soalan pada Ummu Salamah tu yang keluar tajuk berkenaan dengan alasan Nabi SAW. Kemudian apa yang kita baca juga daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa seorang lelaki nama Abu Salamah, kita kata Abu Salamah suami Ummu Salamah dia tabi'in, dia tanya Aisyah radhiyallahu anha mengenai 2 rakaat lepas asar yang Rasulullah solat lepas solat asar. Lalu Aisyah kata dia solat sebelum asar, kemudian disibukkan daripada kedua-duanya atau dia terlupa, maka dia solat lepas asar. Kemudian baginda menetapkannya lah, bila sibuk je dia akan solat macam tu. Dan Nabi bila dah tetap masa tu perkara, dia akan teruskan. Dan dia bukan solat manusia, kata lain, dia bukan solat sunat yang khas. Bukan solat sunat yang khas yang kita panggil disolatkan lepas asar. Tapi dia sebenarnya adalah solat selepas zuhur ataupun solat sebelum asar yang ditangguhkan dan akhirnya lepas tu berlaku sedemikian tu je. Kita faham dia bukannya benda yang sengaja dibuat dekat lepas asar untuk solat sunat lepas asar. Lepas asar tak ada solat. Lepas asar tak ada solat. Ya, cuma macam kita kat Malaysia ni, kadang-kadang orang Malaysia dia dapat fatwa kalau dekat Mekah tanah haram maka boleh buat. Tak ada waktu larangan. Itu sebenarnya salah faham. Sebab ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhu tanya soalan ni, dia orang kat Mekah. Pasal Ibn Abbas, Aisyah dan lain-lain dia orang reside di Mekah. Waktu lepas daripada kisah pembunuhan Osman berlaku, dia tinggal di Mekah. Dan memang benda tu berlaku. Jadi bila soalan tu timbul dan tak ada daripada para sahabat Nabi SAW sebarang maklumat bahawa mereka kata boleh di tanah haram lain. Bahkan itu hanyalah conclusion ataupun hasil daripada keputusan kesimpulan yang dibuat oleh sebahagian para ulama lepas membaca hadis yang Nabi kata pada Bani Al-Manaf ataupun keluarga baginda dengan halang orang untuk tawaf dan solat pada mana-mana waktu. Jadi ingatkan bahawa itu solat sunat tak. Biasa masalah orang solat tawaf pun nak solat. Itu maksud dia. Jangan sekat sesiapa daripada buat demikian. Okay. Kemudian bab berkenaan dengan apa yang kita ambil itu jelas juga bab berkenaan rukuk.
atau solat sesudah maghrib, sesudah terbenam matahari sebelum solat maghrib. Sebelum solat maghrib, ini kita ambil itu kan berkenaan dengan tajuk solat sunat sebelum maghrib, sebelum solat maghrib. Lepas terbenam matahari, kita dahulukan waktu haram solat sebelum solat maghrib. Kita kata bahawa dahulunya tentang solat asar, Umar pukul orang ramai untuk sekat mereka solat ketika waktu itu. Tapi setelah terbenamnya matahari, Anas ceritakan kami dahulu solat sesudah mana terbenamnya matahari sebelum solat maghrib. Jadi dia kata dahulu Rasulullah solat tak, dia kata dahulu bagi lihat kami solat, bagi tak larang kami, tak perintah kami, tak larang kami. Cuma di lafaz nanti kita baca itu dia kata bahawa Nabi SAW kata sallu qablan maghrib atau guna azan ini solat. Di antara dua azan tu ada solat. Dalam lafaz Bukhari sallu qablan maghrib liman sya'. Solat sebelum maghrib bagi siapa yang nak. Dan memang kita kata itu yang boleh buat lah. Tapi kat Malaysia ni membuat, tapi ada orang kita yang kadang-kadang belajar sunnah ni dia kata tak ada. Dia merujuk balik kepada hadis berkenaan dengan solat yang 12 rakaat. Hadis solat 12 rakaat sehari semalam atau solat 10 rakaat yang rawatib yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dilihat Nabi solat tu, itu tak bertentangan dengan tajuk ni sebab dia ada hadis yang berbeza. Faham tak? Kita ada puasa sebulan 3 hari berpuasa, lepas kita ada hadis tentang puasa Isnin Khamis. Semua benda tu tak pernah bertentangan. Maksudnya setiap ibadat tersebut ada dalil tersendiri. So kita tak lagakan pasal yang 12 rakaat saya semalam tu, yang sebut tu adalah untuk berkaitan masalah untuk mendapatkan ganjaran, itu rumah di syurga. Lepas tu masalah perbuatan Nabi, Umar riwayatkan 10. Kemudian bila berkenaan dengan lafaz Nabi SAW tentang di antara setiap solat tu, solat tu kan, dia di antara azan dan iqamah tu ada solat. Itu pun kita nak pegang. Baik. Baik, ini kita masuk tajuk baru insya-Allah. Bahkan mungkin tajuk terakhir ikut untuk kitab salah ni. Betul. Lepas tu masuk kitab Jumaah. Salatul Jumaah. Dia last bab bab yang terakhir untuk kitab salah. Mi'ah, salasa wa 20 wa mi'ah. Salasa wa 20 mi'ah. Salasa wa 20 wa mi'ah. Bab salatil khawf. Babu salatil khawfi. Babu salatil khawfi. Sittata asyara wa arba'umiyah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi bi ihdat ta'ifataini raka'atan. Wa ta'ifatul ukhra muwajihatul adu. Thumman sarafu wa qamu fi maqam ashabihim wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina ala al-adwi wa jaa ulaika thumma shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'atan thumma sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qada haula'i rak'atan wa haula'i rak'atan thumma qala Ibn Umar fa idza kana al-khawfu akthara min dhalika fasalli rakiban aw qa'ima tumi'u ima'a. Babu minhu 17 wa 400 an Jabirin qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauman min Juhainata faqataluna qitalan shadida
فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد وقالوا إنه سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر السلام وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء وفي رواية قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم باب منه 18 و400 عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذي يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذي خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذي كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذي تخلفوا ركعة ثم سلم قعد حتى صلى الذي تخلفوا ركعة ثم سلم 19 و400 وعن صالح بن حوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذي معه ركعة
Thumma sabata qa'iman wa atammu li anfusikum Thumma sarafu fasaffau wujah al-adu. Thumma sarafu fasaffau wujah al-adu. Waja'at at-ta'ifatul ukhra. Waja'at at-ta'ifatul ukhra. Fasalla bihim rak'atan allati baqiyat. Fasalla bihim rak'atan allati baqiyat. Thumma sabata jalisan. Wa atammu li anfusikum thumma sallama bihim. Bab minhu 20 wa 400 an Jabirin radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dhatir riqa qala kunna idza ataina 'ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi syajaratin fa akhadha sayfa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam fa akhratahu fa qala Rasulullah atakhafuni qala la qala faman yamna'uka minni qala Allahu yamna'uni minka qala fatahaddadahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aghmada as-sayfa wa 'allaqahu qala fanudiya bis-salah fa shalla bi ta'ifatin rak'ataini thumma ta'akhkharu fa shalla bi ta'ifatin rak'ataini thumma ta'akhkharu wa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'ataini qala fa kanat li Rasulillah arba'u rak'atin wa lil qaumi rak'atan fa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'u rak'atin wa lil qaumi rak'atan. Tama kitabus salat walhamdulillah. Baik. Okey. Bab 123 3. Bab salatul khauf. Okey. Salat khauf ni sebenarnya dia punya arahan itu datang dalam Quran Karim. Kita lihat macam sebut tu ayat 239 surah Al-Baqarah, kemudian ada ayatnya 103 sampai 105 surah An-Nisa. Dia punya panduan tu disebutkan dalam dua ayat tadi. Cuma keadaan tu berbeza keadaan berbeza. Saya ingat dalam kitab tafsir, kelas tafsir kita tu kita bincangkan berkenaan dengan tajuk solat khauf ni. Nanti kita masuk surah An-Nisa sampai pada ayat tersebut. Okay, yang kita nak tengok sekarang, kita tengok dulu, okey. 239. Okay. 238 239 ni akan sebut tadi. Okey. Dia dalam surah ayat 238-239 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim hafizu 'alas salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara ke atas solat-solat dan pelihara dan juga solat wusta. Solat asar dan bangunlah kamu semua kepada Allah Taala dalam keadaan senyap. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian ketakutan maka solatlah dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan menunggang. Fa idza amintum kamu sudah aman fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka ingatlah Allah Taala semula sebagaimana dia ajar kamu apa kamu tidak ketahui. Macam solat yang salah, buat solat balik macam mana asal yang Allah Taala ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau tidak, kita kata ketika mana peperangan sengit, ini ayat rujukan dia. Okay. Yang satu lagi ayat yang perbincangan dia adalah ayat surah An-Nisa. An-Nisa. Bisa lambat sikit mencari. Okey. Di dalam surah An-Nisa tu apa juga datang apa berkenaan dengan itu. Cuma keadaan surah An-Nisa tu dia ketika mana musuh dan tentera Islam tidak bertempur. Tajuk dia ketika tidak berpertempuran, tengah berkemah, masing-masing menunggu dan menanti. Ketika itu dia punya kaedah dia macam akan disebutkan dalam ayat ni. Ayat 103 sampai 105. Ayat 103. 103. Okay. Satu satu Ustaz. 101. Okey. Okey, dan ayat 101 tu dia mula tajuk berkenaan dengan masalah musafir. Qasar salat boleh qasar salat. Dan kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyatinakum alladhina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Bila kamu bermusafir di muka bumi, maka tiada ke atas kamu kesalahan untuk memendekkan solat. Jika kalian bimbang menyerang kamu orang-orang kafir. Okey. Dan semuanya orang kafir dahulu untuk kamu adalah mereka adalah untuk kamu musuh yang nyata. Okey. Beliau tak nyatakan. Ini yang tentang tajuk solat khauf. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, dan apabila engkau berdiri, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, maka engkau dirikan akan solat untuk mereka solat, fal takum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaklah bangun bersama engkau sekumpulan di kalangan mereka. Okey. Mereka kena bangun bersama engkau. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan dalam mereka pegang atau bawa bersama mereka senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, maka bila dan apabila engkau mereka sujud, maka hendaklah falyakun waraikum, dalam mereka berada di belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, hendaklah datang pula satu kumpulan lain, lam yusallu fal yusallu maka. Maksudnya satu kumpulan solat, satu jaga. Kemudian lepas dia sujud dah selesai solat, mereka duduk belakang kamu, jaga musuh pula, dan datanglah kumpulan satu lagi yang belum solat, lam yusallu, tidak solat lagi, fal yusallu ma'aka, dan hendaklah mereka solat bersama engkau. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan mereka mengambil akan sikap jaga-jaga mereka serta senjata mereka. Waddal ladina kafaru, suka orang yang kafir tu, lau taghfulu an aslihatikum, jika kalian lalai daripada harta-harta kalian, wa amti'atikum, dan barangan kalian, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, mereka serbu kamu dengan sekali serbuan. Okey. Wala junah alaikum in kana bikum adha min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum. Tak ada kesalahan dekat kamu jika kalian ada kesakitan, ada gangguan daripada hujan, ataupun kalian sakit, untuk kalian letakkan senjata kalian. Namun wahudhu hidrakum, ambil perhatian untuk sikap berjaga. Innallaha 'alal kafirina adzabun muhin. Allah sediakan untuk orang-orang kafir tu azab yang menghinakan. So jadi tajuk solat ni kan. Dia kata okey, dia punya keadaan tadi ayat 102 tu,
memang sebutan ni lah, mana satu kumpulan solat bersama Nabi, satu berjaga, satu lagi kemudian kedua akan datang solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang kita ambil daripada maksud tadi Cuma kita akan baca hadis Nabi sekarang, tengok kepada kaedah-kaedah yang ada dalam cara solat khauf, solat ketika peperangan. Cuma 239 dia ketika dalam keadaan pertempuran berlaku. Adapun solat yang ketika mana tengah berkubu, berkemah, dia ada keadaan musuh depan arah kiblat atau musuh berada bukan arah kiblat. So itu dia kata apa? Kalau untuk masalah musuh berada ketika dalam berkemah tu dua cara lah. Ada dua cara. Dan ketika mana pertempuran tengah berlaku, ada satu cara. Itu satu cara yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 239. Okey, baik. Ani bin Umar 416 Ani bin Umar daripada Ibn Umar qala Ani bin Umar qala daripada Ibn Umar qala beliau berkata Salat Rasulullah SAW salat al-khawfi, dia kata telah solat Rasulullah SAW solat khauf, solat ketakutan ketika keadaan buncin sebagainya, solat ini dia hidat ta'ifataini raka'atan, dengan salah satu kumpulan. Rasulullah telah solat khauf, solat ketakutan. Dia bukan solat tu solat kerana ketakutan, maksud dia solat yang biasa, zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Cuma solat tersebut dibuat dalam keadaan ketakutan. Itu maksud dia. Solat khauf ni bukan macam solat hajat, bukan. Dia solat fardu, cuma dalam keadaan ketakutan. Solat fardu tapi dalam keadaan ketakutan. Ini yang kena faham betul. Dia bukan solat khas. Ketika takut solat macam ni, tak. Maksud dia solat tu solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh. Tapi cara pelaksanaan solat tersebut seperti yang kita baca sekarang. Macam yang disebutkan dalam dua surah kan, Al-Baqarah dengan An-Nisa. Al-Baqarah 239, An-Nisa 102. Itu dua tempat kedudukan. Okay. Dia kata kat sini dia kata telah solat Rasulullah SAW kan, dia kata solat khauf dia hidat ta'ifataini dengan salah satu kumpulan. Sebab dia memang dalam Quran Karim datang macam kita baca tadi, suruh buat dua kumpulan, dia grup. Bila solat khauf mesti ada dua grup. Okey. Dia kata bi ihdat ta'ifatain raka'atan, dengan salah satu kumpulan satu rakaat. Wa ta'ifatul ukhra, dan kumpulan satu lagi dia kata wa ta'ifatul ukhra, kumpulan satu lagi muwajihatil adu. Dia kata dan kumpulan satu lagi menghadap ke arah musuh. Okay. Kemudian Thumman sarafu, kemudian mereka pun pergi. Yang pertama yang sahabat Nabi ini selesai dengan satu rakaat dia kan. Kemudian bangun. Wa qamu fi maqami ashabihim. Kemudian mereka bangun, kumpulan dah solat ni bangun menghadap ke arah bangun mereka bangun kedudukan teman-teman mereka yang tadi berjaga. Dia ni gantikan tempat jaga. Muqbilin 'alal adu, menghadap ke arah musuh. Wajah muqbilin sama maksudnya. Okey. Wajah ulaika, dan datanglah kumpulan satu lagi tu. Tsumma shalla bihim nabi raka'atan. Solat dengan mereka satu rakaat. Tsumma sallama nabi, kemudian Nabi beri salam. Tsumma qada haula'i raka'atan wa haula'i raka'atan. Kemudian menggantikan menyelesaikan kumpulan satu lagi ini satu rakaat dan satu lagi satu rakaat. Okey. Maksud dia orang solat tetap dua rakaat. Ya, cuma cara mereka tadi Nabi akan solat dengan kumpulan pertama satu rakaat, kumpulan kedua satu rakaat. Maksud macam ni. Bila Nabi solat, nanti dia akan terangkan macam mana kedudukan
Nabi solat dan kumpulan pertama, 1 rakaat, Nabi stay berdiri, diorang teruskan habis solat. Buat sendiri. Kemudian yang kumpulan kedua, datang dengan Nabi SAW juga, solat. Cuma kaedah salam Nabi tu ada 2. Yang pertama, Nabi tunggu diorang solat sendiri, 1 rakaat, sampai mereka selesai satu, dan berdiri bersama Nabi. Kemudian bila Nabi nampak mereka dah selesai semua 1 rakaat, Nabi solat pula dengan mereka 1 rakaat lagi dan bagi salam bersama mereka. Ada satu lagi riwayat datang bahawa Nabi SAW akan solat bersama mereka 1 rakaat, kemudian Nabi biarkan mereka selesaikan sendiri 1 rakaat lagi. Tapi kawan mereka yang dah solat pertama tadi sedang menghadap musuh lah. Nabi duduk dengan pertama solat 1 rakaat, yang kedua Nabi solat 1 rakaat. Sebab tu dia kata semua qada ulaika rakaatan wa haula'i rakaatan. Haula'i rakaatan ya wa haula'i rakaatan. Jadi dia selesaikan kumpulan pertama tu 1 rakaat sendiri dan kemudian satu lagi 1 rakaat sendiri. Okey. Dan bahkan ada yang kata bahawa mereka solat tu aku berasingan lah, bersendirian. Allah Allah. Tapi yang nak fahamkan nanti kita tak baca lain. Kat bawah tu tunjukkan cara solat khauf. Tsumma qala Ibnu Umar berkata, fa idza kana khaufu akthar min dhalika fasalli rakiban aw qa'iman. Ya. Tu mi'u ima'a. Okey. Dia kata dan apabila sekiranya ketakutan tu lebih dahsyat, lebih banyak daripada itu, maka solatlah dalam keadaan menunggang ataupun berdiri. Yang tu mi'u ima'a yang kau isyaratkan tunduk kepala tu macam tu. Allah SWT. Tapi badan bergerak. Jadi kita kata keadaan darurat membolehkan perkara-perkara yang tidak pernah masuk akal. Dia orang-orang tak belajar fiqh kan, tak belajar hadis, yang duduk tengok belajar teori konspirasi dan sebagainya. Diorang tak puas hatilah tentang SOP dan sebagainya, dan dia kata ini adalah ajaran Dajjal. Sedangkan benda ni kalau dia kata dalam peperangan memang berjalan. Sama ada diorang kata COVID-19 tak ada, maka diorang kata siapa-siapa ikut SOP ni ikut Dajjal sebab penyakit tak ada, ditipu. Itu je. Jadi diorang kena buktikanlah penyakit tak wujud dengan orang mati dan sebagainya. Dia boleh kata tak wujud, kata ini bohong semata-mata. Bohong semata-mata. Ni banyaklah yang dia kata ini hingus je, ni macam flu saja. Semua orang yang tak faham tentang ilmu agama akan terikut orang macam ni. Sebab ini contoh macam ni kita kata keadaan solat yang tak masuk akal cara yang biasa, tapi ia adalah sebenarnya disyariatkan. Ikut kepada keadaan biasa kita belajar solat, tak ada mana dia solat macam ni. Yang solat kita sambil Allah Akbar, Allah Akbar, mana ada. Jadi dia tak ada, dan bahkan solat tak perlu diulang balik. Solat tu selesai. Maksudnya kita ketakutan tu dia akan jadi solat mereka macam tu. Solat mereka dalam keadaan macam tu. Okey, orang tunjuk dia kepala tu mi'u ima'a kan. Tunjuk Allah bersemayam, Allah Akbar. Macam tu kepala kita dinaik-naik turunkan untuk tunjukkan kita rukuk atau sujud. Bukannya sujud ke tanah ketika mana musuh datang menyerang. Faham kan? Jadi secara asasnya inilah antara dalil yang kita kena faham bila berlaku macam zaman sekarang ni, berlaku COVID-19 dan sebagainya, bila SOP diletakkan kepada masjid dan surau untuk cara ibadat dan sebagainya. Jangan kita terpengaruh dengan orang sesat yang mengatakan bahawa ini adalah ikutan Dajjal. Sebab benda ni adalah perkara menyelamatkan nyawa. Orang yang jahil saja akan kata solat lagi penting. Solat patut dibuat macam mana Nabi ajar. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri dan Nabi tunjukkan cara yang luar biasa. Luar biasa. Biasa macam ni luar biasa. Ketika berlakunya masalah gangguan dan sebagainya. Ketika peperangan. Nyawa. Membolehkan untuk kita panggil berlakunya keadaan luar biasa. So, Nabi dalam kisah ni Nabi asal tunjukkan kepada mereka dan macam surah An-Nisa 102 tu suruh kedudukan dia satu kumpulan dengan Nabi itu perang berjaga. Dia mesti macam tu. Cuma kat sini yang kita kata yang macam kes ni yang pertama ni, dia para ulama kata dia kebarangkalian dengan hadis yang akan datang lagi adalah ketika musuh bukan berada arah kiblat. Bukan berada arah kiblat. Kalau dia mengarah kiblat nanti kita baca pula. Okey. Baik. Okey.
Dia kata bab minhu bab daripadanya 417 masyarakat al-Umiyah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata wazawna ma'a Rasulullah SAW qauma Juhainatin qauman min Juhainah. Tadi kata kami telah berperang bersama Rasulullah dengan satu kumpulan atau kaum daripada Juhainah. Juhainah ni nama kabilah okay. Dia kata faqataluna kita lain syadid, dalam mereka telah berperang dengan kami dengan peperangan yang sangat dahsyat. Kita falamma sallaina az-zuhra qala al-musyrikun. Bila kami solat zuhur, sebelum itulah, sebelum daripada perbuatan solat khauf ni datang, dia kata all musyrikun, orang musyrik nampak. Lalu dia berkata law milna alaihim mailatan, kalau kita serbu mereka sekali serbu. Kalau kita boleh serbu mereka sekali serbu. Ya. Alaihim mailatan, dia kata laqtata'nahum, pasti kita akan putuskan mereka, musnahkan mereka lah. Laqtata'nahum, qata'a dia bukan putus, potong. Laqtata'nahum, kita pasti berhenti putuskan mereka. Fa akhbara Jibril Rasulullah SAW, lalu dia beritahu Jibril Rasulullah SAW dalika, perkara berkenaan. Wa dzakara dzalika lana Rasulullah SAW, dia menyebut kali itu kepada kami Rasulullah SAW. Qala, baginda bersabda, wa qalu innahu sayatihim salatun, dia Nabi kata innahu sayatihim salatun hiya ahabbu ilaihim minal aulad. Sesungguhnya akan datang pada mereka satu solat yang ia lebih disukai kepada mereka banding anak-anak. Apabila satu masa ini susah sangat solat, sampaikan akan datang pada mereka untuk Islam ni atau keadaan di mana solat untuk mereka ni lebih disukai daripada anak pinak. Atau sayatihim okey, salatu hiya ahabbu ilaihim min al-aulad. Falamma hadaratil asr, bila datang hadir waktu asar, qala, baginda bersabda, saffana saffain, baginda telah bariskan kami dua barisan. Baris kami dua barisan. Wal musyrikuna baina wa bain qiblati, dan orang musyrik dan antara kami dengan kiblat. Ini keadaan di mana musuh depan kita. Okey. Qala, beliau berkata lagi, dia berkata fakabbara Rasulullah SAW wa kabbarna, lalu telah bertakbir Rasulullah SAW, takbir ihram Rasulullah, wa kabbarna, kami bertakbir juga semua sekaligus. Wa raka'a fa raka'na, lalu bagi dia rukuk, kami pun rukuk juga, semua sekali rukuk. Semua sekali rukuk. Ya. Dia kata summa sajada wa sajada ma'ahu asaful awwal. Dia sujud, baginda sujud, namun yang sujud bersama baginda adalah saf yang pertama saja. Saf pertama saja sujud bersama baginda. Falamma qamu sajada as-saffu tsani, bila diorang bangkit maka saf kedua yang sujud. Wa qamu wa qamal awwali, lalu mereka duduk balik kedudukan pertama, kedudukan awal. Buat macam awal, macam mula-mula. Dan kemudian fakabbara Rasulullah SAW wa kabbarna, Rasul bertakbir, kami bertakbir. Wa raka'a fa raka'na, bagian rukuk kami rukuk semua sekali. Tsumma sajada wa sajada ma'ahu saful awal. Kemudian bila baginda sujud bersama baginda saf yang pertama. Wa qama tsani, yang kedua berdiri lagi. Dia masih berdiri. Falamma sajada saful tsani, bila saf kedua dah sujud, tsumma jalasu jami'an, dan semua duduk dah. Sallama alaihim Rasulullah. Maksud Nabi tunggu saf kedua tu selesai sampai semua duduk tasyahud, barulah baginda beri salam. Baginda beri waktu. So semua saf pertama pun duduk diam. Cuma ketika mana tu bila saf kedua bergerak, saf pertama tengok musuh. Jadi keadaan dia pasal nak jaga musuh punya pergerakan. Nah, ini keadaan kita kata tak ada tawakal tanpa usaha. Kita berserah diri kepada Allah Ta'ala, tapi usaha kita buat. Jaga daripada diserang musuh adalah mesti. Jaga daripada macam diserang wabak penyakit adalah mesti. Bukannya kita buat kata tawakal bagi ayat Quran ini, ayat Quran itu, perlu nak amalkan untuk lepaskan diri daripada penyakit COVID-19 atau coronavirus. Ini masalah sunat kita tahu bahawa Islam tak pernah dibina di atas itu. Dan akidah kita pun tak pernah ajar macam tu. Waktu Nabi SAW keluar berperang, tak tunggu kemenangan, tiba-tiba daripada Allah Ta'ala. Tak ada tunggu. Allah Ta'ala suruh keluar dan keluar. Dia keluar. Walaupun benda berkenaan keluar berperang tadi, perkara yang tak disukai. Macam ayat 216 surah Al-Baqarah.
Allah mengatakan kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum, difardu atas kamu perang, sedangkan peperangan itu dibenci di sisi kalian. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, Allah kata memang kalian benci satu perkara, ia lebih baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, memang kamu suka satu perkara, wa huwa syarrun lakum, ia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu kamu tak tahu. Allah tahu kamu tidak tahu. Itu yang kita kata apa? Disebutkan apa dengan jelas yang ini kita tak suka, tapi Allah Taala suruh kita buat. Jadi okey. Jadi maksud dia dalam solat khauf ni kan, memang kita kata apa, keadaan solat tersebut kita panggil apa, dengan keadaan yang luar biasalah. Luar kebiasaan. Luar kebiasaan. Biasa dengan cara tunduk, tak ada ngadap arah musuh. Ketika mana solat khauf, kita mata depan, takkan tengok bawah. Tak ada bawah pula kan. Musuh kat depan, kita tunggu kat kita nak solat ni. Mana boleh, kita kena tengok depan lah. Ini perbezaan keadaan bila berlaku satu perkara boleh membolehkan benda luar biasa tu berlaku. Luar kebiasaan. Bagi orang yang tak belajar, saya bilang ni, tak belajar agama betul, dia akan boleh persoalkan. Siapa yang belajar agama faham bahawa apa yang disuruh dalam agama ni, buat jaga nyawa ni adalah wajib. Nyawa kita, yang betul jaga agama, jaga nyawa. Dalam agama ada flexibility. Boleh lentur ketika mana masalah nyawa. Boleh cakap kata-kata kufur kalau terpaksa. Boleh bertahan, tapi setiap apa tak wajib, tak ni macam makan babi lah. Ketika tengah kelab perburuan, ada babi jumpa. Makan ke tak makan? Makan lah. Maka wajib makan. Wajib makan tak boleh seorang tu kata saya nak bertahan, tak nak. Bab-bab lain juga macam bab apa azimah dan apa bertahan, tak nak ambil pelonggaran ketika disuruh kata-kata kafir untuk mati dibunuh. Pasal orang tu bunuh sendiri, kalau kita tak makan kita bunuh diri sendiri. Dia anggap bunuh diri sendiri. Sebab tu tak boleh tak boleh. Kalau kita sendiri musabab untuk mati tu daripada kita kena elakkan. Kalau musabab kematian tu daripada orang lain, maka kita tak kisah. Cakap kebenaran walaupun dibunuh, itu tak ada masalah. Bahkan menjadi ketua para syuhada. Dulu orang mati syahid, orang yang bercakap kata-kata benar di hadapan seorang pemerintah yang zalim, dia dibunuh kerana berkata benar, bukan memberontak, cakap benda yang benar. Cakap benar. So jadi kat sini kena faham. Jadi ketika solat khauf, memang mata kita tidak pandang ke sejadah, akan tengok ke depan. Qala Abu Zubair, berkata Abu Zubair ni adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Qurashi Al-Asadi. Abu Zubair Al-Makki, Mekah. Dia ni maula ataupun orang bebasan Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, sahabat Nabi, bebaskan dia. Tu dapat apa, Qurashi Al-Asadi, maula. Dia mati 126. Abu Zubair, Muhammad Muslim bin Tadrus. Dia tabi'in. Qala Abu Zubair, berkata Abu Zubair, menceritakan kepada orang ramai, thumma khassa Jabirun an qala, kemudian bersendirianlah khusus Jabir berkata, kama yusalli umara'ukum haula'i, macam mana solat pemerintah atau ketua-ketua kamu ni. Dia ceritakan kisah solat tu macam ni, dibuat oleh para amir kamu. Wa fi riwayat Jabirin, riwayatin qala Jabir, dan setiap lain Jabir berkata, kama yasna'u harasukum haula'i bi umara'ihim, macam dibuat pengawal kamu tu, haras pengawal kamu, dia kata haula'i, mereka itu bi umara'ihim, dengan dengan amir-amir mereka. Satu pihak berjaga, satu pihak solat. Satu pihak solat. Baik. Itu dikatakan oleh Jabir, nak tunjuk kepada orang ramai gaya solat tersebut. So basically dekat dalam ni, bila musuh dengan musuh berada arah kiblat, dia soft tu sama. Kalau kayak yang tadi, soft tu berlainan, ini menghadap kiblat, jadi menghadap musuh. Tapi ini bila musuh di hadapan kiblat, maka dia orang solat dua soft menghadap arah kiblat. Dalam keadaan berjaga-jagalah dalam keadaan. Baik. Kemudian ada Mu'miyah wa Samantah Asyar wa Mu'miyah.
418, 418. Okay. Dia kata An Sahl bin Abi Hasmah, daripada Sahl bin Abi Sahmah. An Sahl bin Abi Sahmah. Dia ni sempat tarikh lahir 3 Hijrah. Mati pada zaman khilafah Muawiyah. Okey. Dia lahir 3 Hijrah. Sahabat semasa dia Nabi wafat, umur dia 8 tahun lah. 8 tahun. Dia kata dasar bersama anna Rasulullah SAW salla bi ashabihi, salat bersama baginda fil khauf, dalam khauf dan ketakutan, dalam solat khauf. Fasaffa khalfahu saffain, lalu baginda bariskan saffahum, bariskan mereka itu para sahabat di belakang baginda 2 barisan. Fasalla billadhi yalunahum rak'atan, baginda solat dengan yang di belakang baginda 1 rakaat. Thumma qama, kemudian baginda pun bangun, lepas tu falam yazal qa'iman, kemudian baginda berterusan berdiri hatta shalla alladhi khalfahum rak'atan, sampailah solat di belakang baginda 1 rakaat. Kemudian 1 rakaat, kemudian 1 rakaat lagi mereka solat sendiri. Thumma taqaddamu, kemudian mereka pun mara wa ta'akhkhara alladhi kanu qudamahum, dan dia di belakang okay. Kemudian mereka mara dan berundur orang yang di hadapan mereka yang jaga arah ini. Fasalla bihim rakaatan, Nabi solat dengan mereka 1 rakaat. Dengan kedua pula. Thumma qa'ada hatta shalla alladhi takhallafu rakaatan thumma sallama, mereka bagi duduk sehingga solat yang terlewat tu 1 rakaat, kemudian baru Nabi salam. Jadi sini yang pertama, okay, ini menghadap musuh, yang ini duduk dengan Rasulullah SAW. Nabi solat dengan mereka 1 rakaat, kemudian Nabi berdiri tunggu, dan diorang solat sendiri, sendiri. Kemudian kumpulan ni mara, ni ada musuh, dia ni yang berundur satu lagi untuk solat. Nabi solat dengan kedua ni 1 rakaat, bagi dia duduk, lepas tu kemudian diorang habiskan 1 rakaat lagi, kemudian bagi salam bersama mereka. Takbir Datul Ihram Nabi dengan kumpulan pertama ketika rakaat pertama. Salam Nabi adalah berkenaan kumpulan kedua. Okey. Ini kaedah yang disebutkan, antara kaedah yang boleh. Okay, kemudian 419 An Salih bin Khawwat. Salih bin Khawwat ni dia adalah tabi'in. Okey, tabi'in. Salih bin Khawwat bin Jubair bin Nu'man al-Ansari al-Madani. Dia Ansari al-Madani, tapi dia tabi'in lah, dia tabi'in. Sebab tu dalam dua ini disebut, dia kata Ansari bin Khawwat daripada Salih bin al-Khawwat, amman sallama Rasulullah, daripada orang yang solat bersama Rasulullah SAW. Ini tak disebut nama sahabat berkenaan. Tapi kita dalam kesan tak ada masalah, sebab kedudukan para sahabat mereka adalah udul. Semua para sahabat adalah dipercayai. Ini yang diambil dari mereka lah. Tapi macam Ubay pun tak ambil daripada dia ilmu agama. Dia ambil daripada orang yang tertentu je. Dan orang yang diambil daripada mereka ilmu agama ni, dengan para sahabat, ini kita menjadi hujah kat atas kita. Okay, dia kata daripada orang yang telah solat bersama Rasulullah SAW. Yaum Zatar Riqa', pada peristiwa Zatar Riqa'. Okay, Zatar Riqa' ni dia ada peperangan yang diketahui dahulu berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Dekat bumi Ghatafan. Najd, kawasan yang menghala ke padang pasir. Kita kata tanah maksudnya tanah Arab tu terbagi bertiga. Kawasan tepi laut dipanggil sebagai Tihamah, kawasan bukit tengah-tengah dipanggil Hijaz, kawasan menghala ke Iraq dipanggil sebagai Najd. Okey. So dia kata Nabi solat kan. Ni dia kata Zatul Riqa' ni dipanggil Zatul Riqa'. Dia anak aqdal muslimin naqab bil Jafa. Di sini pasal Riqa' ni Zata peperangan yang mempunyai perca-perca kain. Sebab cerita dia kaki para sahabat pecah. Kerana
minal hafa dia daripada perjalanan tu, diorang kaki, jadi diorang ambil kain perca ikat kaki mereka. Ini yang sahih daripada sebab nama Zatar Riqa' ni. Ada kata apa dinamakan kerana bukit kat sana dia pakai Riqa'. Pasal bukit tu warna putih, kemerah-merahan dan kehitam-hitaman. Ada kata kerana nama pokok. Okay. Ada kata kerana orang Islam koyakkan dia punya panji pasal nak ambil kain tersebut. Okey. Boleh jadi semua sekali lah, tapi disyariatkan solat khauf pada pada peperangan lain lah, bukan peperangan ni. Ada kata Bani Nadir ketika difardukan solat khauf ketika Bani Nadir. Okey. Yang kita faham masalah dia adalah peperangan tersebut antara peperangan yang Nabi solat khauf. Banyak solat khauf. Peperangan berlaku, jadi setiap tu ada solat khauf. Lepas difardukan kata mereka solat khauf. Ini An-Nisa, lepas turun An-Nisa lah. Turun surah An-Nisa, barulah kita kata berlaku. Dia kata solat khauf. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu. Okey, dia kata daripada orang yang solat bersama Rasulullah pada peristiwa Zatar Riqa', solat khauf, bahawa sekumpulan berbaris bersama baginda. Wa ta'ifatun wujaha al-adu. Dan satu kumpulan lah wijah atau wujah ke arah menghadap. Satu kumpulan menghadap ke arah musuh. Fa shalla bil ladina, lalu baginda solat dengan mereka yang walladzi ma'ahu rak'atan. Bil ladina ma'ahu rak'atan. Baginda solat bersama orang-orang yang bersama baginda satu rakaat. Thumma sabata qa'iman. Thumma sabata qa'iman. Kemudian orang baginda ketal diri, wa atammu li anfusikum. Wa atammu li anfusikum. Ini Nabi cakap tidak. Sebab daripada sini macam Nabi yang lafazkan. Ya, Nabi kata sempurnakanlah dengan diri kalian. Ataupun ini ketika Salih bin Khawat ceritakan kisah hadis berkenaan kepada orang yang bertanya macam mana cara dia. Ya, sebab solat ni cakap kan. Ini masalah kena jaga. Okey. Dia kata jangan. Okey, sebab pasal dia kata nafas itu. Wa atamu li anfusikum. Maksudnya Nabi beri isyarat pada mereka. Isyarat pada mereka untuk sempurnakan dengan diri masing-masing. Sebab gila, pasal benda tu kita kata dengan arahan Nabi lah mereka tahu untuk macam mana nak solat. Okey. Lafaz datang wa atamu yang fusikum. Dan sempurnakanlah untuk diri kamu kan. Jadi Nabi kekal berdiri dan atamu yang fusikum. Sempurnakan untuk diri kamu sendiri. Maksudnya disyaratkan tu. Tuman sarafu,
bercakap solat tak boleh. Tak boleh bercakap. Tuman sarafu fasafau wujah al-adu. Kemudian mereka selesai solat, mereka pun berbaris ke arah musuh. Waja'at ta'ifatul ukhra, kedatanglah satu kumpulan lagi, fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat. Lalu baginda solat dengan mereka satu rakaat yang baki. Tsumma sabata, jadi Nabi kekal duduk. Wa atammu li anfusikum, kamu sempurnakanlah untuk diri kamu. Tsumma sallama bihim, Nabi salam dengan mereka. Ini sama ini, jadi apa, bertukar jemaah kan. Jemaah pertama habiskan sendiri, Nabi kekal diri, diorang sempurnakan. Kemudian kumpulan kedua solat dengan Nabi satu rakaat, yang Nabi duduk tunggu sampai diorang selesaikan satu rakaat dan mereka bersalam bersama Nabi SAW. Ini semuanya kaedah atau kafiat solat khauf. Kemudian bab minhu, satu bab daripadanya dia kata 420 an Jabir bin Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau kata aqbalna ma'a Rasulullah SAW hatta idza kunna bi dzati riqa. Kami telah mara bersama Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, kata Jabir juga. Okey. Dia kata hatta idza dia kata apa, idza kunna bi dzati riqa, ketika mana kami berada dalam peperangan atau peristiwa dzati riqa. Qala, berkata Jabir lagi, kunna idza ataina ala syajaratin dhalilatin, kami dahulu sampai kepada satu pokok yang redup. Dia kata taraknaha li Rasulillah SAW, kami tinggalkan pokok tersebut untuk Rasulullah SAW. Bagi Rasulullah yang duduk ni pokok berkenaan. Dia kata qala, beliau kata faja'a rajulun minal musyrikin, datang seorang lelaki di kalangan orang musyrik, wa sayfu Rasulillah SAW mu'allaqun bi syajaratin, dan pedang Rasulullah tergantung pada sebatang pokok. Ya. Tergantung pada sebatang pokok. Satu riwayat kata bi syajarati, pada nama dua pokok tu kan. Tapi riwayat lafaz ni datang Muslim dengan bi syajaratin. Fa akhadha sayfa Nabiyillahi SAW fa akhratahu. Lalu dia telah ambil sepedang Nabi Allah SAW, lalu dia menghunuskannya. Akhratahu, dia tanggal sarung dia. Itu panggil akhrata, menghunuskan pedang tu. Faqala Rasulullah, maka dia kata pada Rasulullah SAW, atakhafuni, kau takut aku tak? Adakah engkau takut aku? Qala la. Nabi kata tidak. Tawakal Nabi sangat kuat. Nabi kata tidak, tak takut. Qala faman yamna'uka minni. Dia kata, jadi dia kata, maka siapakah yang akan pertahankan kau daripada aku, lindung kau daripada aku? Qala Allah yamna'uni minka. Nabi kata, Allah yang akan halang aku daripada engkau. Fatahaddadahu ashab Rasulullah SAW. Lalu telah apa? Datang telah tahaddadahu. Okey. Fatahaddadahu ashab Rasulullah, maka sahabat Rasulullah SAW telah menerpa kepada dia, kata mengugut dia. Lalu dia kata fa'aqmada sayfa wa 'allaqahu. Dia pun gantung pedang tu dan juga masukkan balik pedang. Aqmada, masukkan pedang sarung. Kemudian wa'allaqahu, dan digantung pedang berkenaan. Jadi maksud dia ini kisah ni macam tergantung. Dari riwayat yang lain datang, Nabi cakap dijatuh pedang dijatuh. Jadi peristiwa mungkin banyaklah, sebab Nabi SAW kan cuba dibunuh berkali-kali oleh orang musyrik. So, mungkin peristiwa berlainan, kisah berlainan. Kisah ini para sahabat Nabi sempat menyerbu kepada lelaki berkenaan. Jadi masukkan pedang balik dalam sarung dan digantung. Nabi tak takut dengan dia. Qala, berkata Jabir terangkan, berlaku sama lagi. Fanu dia bis salah, lalu dipanggil untuk solat. Fasalla bi ta'ifatin rak'ataini tsumma ta'akhkharu. Maka baginda solat dengan satu kumpulan 2 rakaat, lalu mereka pun berundur. Wa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'atain, Nabi solat dengan kumpulan satu lagi 2 rakaat pula. Ya. Qala, berkata Jabir, fakanat Rasulullah 4 raka'atin. Lalu terjadi untuk Rasulullah SAW 4 rakaat, walil qaumi raka'atani. Untuk 2 kaum tadi, kumpulan mereka tu hanya 2 rakaat saja. Untuk Nabi 4. Ini tak kisah, memang kita kata solat fardu dah, bukan solat sunat, sebab memang diorang solat macam ni dah ketika solat fardu. Cuma okey, macam mana Nabi solat ulang 2 kali ke?
Tak, untuk Nabi SAW kedudukan baginda macam imam kan, macam Mu'adz bin Jabal dulu. Dia jadi imam, dia solat dengan Nabi dekat Masjid Nabawi. Kemudian dia balik kampung dia, solat pula Isyak lepas tu. So ikut dia solat 2 kali lah. Dia solat jadi dia cuma satu jadi makmum, satu jadi imam. Nabi SAW solat 2 kali. Kemudian kalau kita kata menemankan kumpulan pertama dia baginda solat fardu, kemudian menemankan kumpulan kedua Nabi solat lagi. Untuk Nabi 4 rakaat, untuk kaum tersebut 2 rakaat. So Nabi 4, diorang 2-2. Satu riwayat Nabi 2, diorang 1-1. Itu banyak riwayat datang tentang lafaz cara. So kita perhatikan balik, dia balik pada asal cara solat khauf ni adalah buah biasa daripada keadaan yang biasa. Bukan soalannya, keadaan yang sama. Okay, baik. Tamma kitabus salati, sempurnalah kitabus salat. Walhamdulillahirabbil alamin, semoga kepada Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin, salawat Allah ke atas Muhammad. Okay, alhamdulillah habis. Jadi kita insya-Allah nanti kalau lepas raya, saya cadang nak buat nak ambil kitab lain. Sebab kitab ni Sahih Muslim ni dia satu lagi kitab yang bagus adalah kitab himpunan Bukhari Muslim. Kita kan kita tumpu orang Muslim saja memang lafaz tu cukup, tapi kalau kita ambil gabungan lebih baik. Kemudian itu saya akan cadangkanlah macam mana untuk ambil nanti kitab himpunan Bukhari Muslim. Nanti insya-Allah kita akan cuba. Tapi yang ni alhamdulillah kita dah selesaikan. So kita ambil sama kitab solat, kita taharah dan kitab solat. Kita ambil awal kita iman, taharah, solat. Kita habiskan alhamdulillah. Baik, ada soalan? Tak ada Tak ada. Dalam kelas ada? Tak ada. Tak ada, kita stop kelas lah. Semoga Allah terima ibadat kita dalam Ramadan ni. Jangan berhenti amal lagi, masih lagi ada masa yang tertinggal untuk kita dalam Ramadan. Dan memang kita sampai penghujung. Yang pentingnya adalah penghujung kita yang lebih baik daripada yang awal. Sebab kadang-kadang orang kita ni beramal pada permulaan, tapi pada hujung dia ditinggalkan. Sedangkan ikut pada yang Nabi ajar pada kita adalah al-umur bi khawatimiha. Urusan ada dengan penamat. Urusan dikira dengan penamat, bukan dengan permulaan. Permulaan bagus, maka penamat baik, alhamdulillah. Tapi kalau permulaan dia baik, bagus, tapi penamat tak elok, tak guna. Atau permulaan tak elok, penamat tak elok, itu berguna. So basically itu keadaan kita dalam beramal, dalam belajar dan sebagainya. Sepatutnya itu keadaan kita. Baik. Kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.